الحديث الثاني عشر الاشتغال بما يفيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Hadis yang ke-12, menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya. Tamam. Dalam hadis ini pun mengandungi satu kaedah umum yang penting dalam agama Islam, iaitu Nabi SAW daripada kebagusan ataupun kebaikan Islamnya seseorang atau bila mana ia meninggalkan perkara yang indah sepatutnya ataupun indah penting lah baginya. Artinya la ya'nihi, perkara yang kalau ia nak buat pun tak apa-apa lah. Basically perkara yang tidak ada kaitan dengannya dari segi kehidupannya di dunia, artinya dari segi untuk meneruskan kehidupannya di dunia, dan tidak ada kaitan dengan tujuannya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Atau perkara yang la ya'nihi, artinya perkara yang indah penting baginya. Jadi kalau kita ni lihat sebagai seorang manusia dan hamba Allah Ta'ala, basically boleh tani bahagi segala amal perbuatan ini jadi dua sahaja. Artinya amal perbuatan ini termasuk perkataan dan termasuk perbuatan tubuh badan dan termasuk perbuatan hati. Tadi boleh bagi jadi dua sahaja. Pertama, perbuatan ataupun perkara-perkara yang penting untuk kita ni, dan kedua perkara-perkara indah penting. Cuma tu. Jadi macam mana kita ni kan mengkategorikan perkara-perkara yang penting. Perkara-perkara yang penting artinya yang asasi dan penting bagi kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala di atas muka bumi, sama ada perkara tu berkait rapat dengan survivability kita ni di atas muka bumi ni, artinya makan minum, pakaian untuk menutup aurat, tempat berteduh dan lain-lain, keluarga dan lain-lain. Dan satu lagi perkara yang penting bagi kita ni ialah perkara-perkara yang berkait rapat dengan urusan kita ni di akhirat, dari segi perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang mengantarkan tadi kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Itu perkara yang penting, dua buting itu. Selain daripada itu, bukan perkara yang penting bagi kita ni. Okay? Jadi Nabi SAW daripada kebagusan Islamnya seseorang itu ialah meninggalkan perkara yang indah penting baginya, yang mana perkara itu sangat banyak lah. Sebab itu Nabi SAW perbuatan meninggalkan perkara yang indah patut ni, ia termasuk dari kebagusan Islam seseorang itu, dan termasuk daripada perkara yang indah penting. Ini dua perkara. Satu, perkara yang dilarang Allah Ta'ala. Artinya perkara yang dilarang Allah Ta'ala itu sesuatu yang indah penting berhabis bagi kita ni, malah wajib kita ni tinggalkan. Itu memang termasuk sudah awal-awal. Dan termasuk juga perkara-perkara yang indah haram. Macam yang kita ni tadi, ia indah haram, ia indah dilarang Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama ia tidak ada kaitannya dengan urusan tadi di dunia dan urusan tadi di akhirat. Tidak ada apa-apa. Perkara macam ni, artinya maksiat memang sudah awal tu terkeluar, tidak boleh tadi buat. Tapi daripada kebagusan Islamnya seseorang itu, bila mana ia meninggalkan juga perkara-perkara lebih-lebihan ni, perkara-perkara yang ekstra ni, dan memfokuskan seluruh kehidupan, tenaga dan ia punya energi itu untuk perkara-perkara yang penting baginya dalam urusan dunia ataupun akhirat. Cuma tu. Dan ini sebenarnya berkait rapat dengan banyak perkara, ataupun ada isyarat kepada perkara ini arah hadis-hadis sebelum ini. Kalau tadi ingat pada hadis kedua, Nabi SAW di antara tanda kiamat itu ialah bila mana orang-orang yang berkaki ayam, indah berbaju, pengembala kambing, artinya orang-orang yang tinggal di padang pasir, yang biasanya hidup miskin, yatatawaluna fil bunyan, durang berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan. Di sana ni kita ni pada hadis kedua, perbincangan tadi di sana ialah menunjukkan kepada ataupun ada konotasi negatif arah perbuatan durang itu, which is meninggi ataupun berlumba-lumba meninggikan bangunan. Dan kalau tadi kaitkan dengan hadis ini,
Perbuatan yang kata ni perbuatan meninggikan bangunan ataupun perbuatan berlumba-lumba meninggikan bangunan atau yatatawaluna fil bunyan atau adakah ia perkara yang ya'nina, artinya perkara yang kata ni penting bagi kita ni? Tidak. Dan kerana itu Nabi SAW yang di antara tanda kiamat ialah bila mana tu dorang berlumba-lumba arah perkara yang indah sepatutnya. Dan daripada kebagusan Islam seseorang itu ialah bila mana kita ni meninggalkan perkara yang indah sepatutnya. Dan termasuk daripada perkara mustabihat atau disebut oleh sebagian ulama ialah berlebih-lebihan dalam perkara yang harus atau berlebih-lebihan dalam perkara yang harus pun termasuk daripada umur yang mustabihat atau kerana berlebih-lebihan dalam perkara yang harus atau ia boleh membawa dan menyebabkan kerosakan dalam agama kita ni. Dan tadi kaitkan lagi dengan hadis lagi satu, hadis kedua lagi sekali. Kan dalam hadis kedua kita ni menyenaraikan bahawa juzuk yang ketiga daripada agama ni ialah dinamakan sebagai ihsan. Dan dalam hadis itu Nabi SAW ihsan itu apa? Ihsan itu ialah anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah engkau menyembah Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya, dan kalaupun ia melihat ataupun kalaupun engkau tidak melihatnya maka ketahuilah ia melihatmu, kan? Maka para ulama bila mana melihat kepada hadis itu dan dikaitkan dengan hadis ini, meninggalkan perkara yang indah sepatutnya itu, tarku ma la ya'ni itu sebenarnya suatu jalan untuk menuju kepada ihsan. Kenapa? Sebab untuk mencapai ataupun untuk hati kita itu mencapai suatu keadaan di mana ia tidak memikirkan apa-apa, ia hanya memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, sehingga boleh dikatakan yang ia itu seolah-olah melihat Allah Taala. Artinya suatu keadaan di mana ataupun situasi hati itu di mana ia tidak melihat apa-apa selain daripada Allah Taala. Untuk mencapai peringkat itu, di antara faktor yang mendorongnya ialah ani. Bila mana seorang itu meninggalkan perkara-perkara ekstra, perkara-perkara indah sepatutnya, perkara-perkara yang kalau ia tidak buat pun tidak apa-apa, maka hatinya itu akan lebih senang untuk fokus kepada Allah Ta'ala semata-mata. Jadi hadis ini boleh dikira sebagai lanjutan kepada hadis-hadis sebelumnya, terutama hadis kedua, hadis mengenai ihsan, dan lanjutan juga daripada hadis mengenai umur mustabihat itu. Sebab daripada ketakwaan atau kebisayan seseorang atau dalam beragama ialah ditinggalkannya perkara yang tidak sepatutnya lah. Artinya dalam apa-apa perbuatan, tindakan, perkataan yang kan dibuatnya, ia akan tanya dulu, benda ni adakah ia berkaitan dengan apa yang sepatutnya aku buat di dunia ataupun di akhirat kah tidak? Adakah ia berkaitan dengan kepentinganku di dunia ni dari segi makan minum, dari segi kehidupan seharian dan lain-lain, dan ataupun adakah ia berkait rapat dengan sesuatu yang di akhirat? Kalau dua-duanya, artinya ia juga berkait rapat dengan kehidupan dia di dunia. Artinya mun sekiranya kau tidak buat pun tidak ada masalah. Mun sekiranya kau tinggalkan benda tu, tidak ada kaitannya dengan hidupmu di dunia, tidak ada urusanmu di dunia berkaitan itu. Dan kalau ditinggalkan tidak ada urusannya di akhirat juga. Dan atunya bahmun cuma tu bet aku fokus arah perkara yang sepatutnya. Dan ini daripada ketakwaan, daripada tanda ketakwaan seseorang itu bila mana ia memfokuskan dan menumpukan seluruh tenaga dan fikirannya arah perkara-perkara yang sepatutnya. Jadi sini ia mengatakannya sebagian daripada ulama mengatakan bahawa hadis ini 1/2 daripada agama. Macam boleh ia 1/2 besar juga. Sebab agama ni basically terbagi dua saja, macam yang kata ni. Agama ni terbagi dua saja. Meninggalkan perkara yang indah sepatutnya dan membuat perkara yang sepatutnya. Hadis ini menyebut 1/2. Meninggalkan perkara yang indah sepatutnya. Apalagi 1/2. Membuat perkara yang sepatutnya. Artinya membuat segala perintah Allah Ta'ala dan hak-hak yang sepatutnya tadi tunaikan dari kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan manusia-manusia lain. Cuma tu. Jadi sebab itu para ulama, ada sebagian ulama mengatakan bahawa hadis ini 1/2 daripada agama. Dari segi sana. Dari segi, boleh tadi katakan yang agama ini terbagi dua saja. Artinya perintah-perintah ataupun kewajipan-kewajipan tadi dalam agama terbagi dua saja. Ialah untuk membuat perkara yang sepatutnya dan meninggalkan perkara yang sepatutnya. Hadis ini mencakupi separuh. Meninggalkan perkara yang sepatutnya. So another half lagi apa? Membuat perkara yang sepatutnya. Apa yang Allah Ta'ala suruh tadi buat. Apa yang Allah Ta'ala tuntut tadi buat. Sama ada wajib ataupun sunat. Artinya itu perkara yang sepatutnya sebab ia berkait rapat dengan perkara-perkara yang membawa tadi kepada kebahagiaan di akhirat yang selamanya. Cuma tu. Jadi itu makna hadis ini, iaitu hadis ke-12, dan ia semacam yang kita tadi berkait rapat berhabis dengan hadis-hadis sebelum ini. Malah ia pelengkap kepada hadis sebelum ini, termasuk juga hadis ad-dinun nasihah dan lain-lain.